welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum and salam sejahtera to all student account form 5 batch 06. So welcome back to my YouTube channel. So I am Miss Nisa. So kembali kepada video saya yang seterusnya adalah video bahagian yang ke-9 bagi kerja khusus prinsip accounts tahun 2023. Okay, so ini adalah bahagian yang ke-9 yang mana saya continue daripada bahagian yang ke-8. Of course, bahagian ke-8 saya dah ajar dekat you macam mana you nak tahu setiap buku catatan pertama. Apa itu buku tunai, apa itu buku tunai runcit, apa itu jurnal jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pulangan jualan and jurnal pulangan belian. So you boleh tengok balik dekat bahagian ke-8 siapa yang tak tengok lagi. Dan dekat bahagian ke-8 juga saya ajar nak tentukan setiap urus niaga tu kita masuk dekat mana. Buku tunai ke, jurnal belian ke, jurnal pulangan belian ke. Kalau buku tunai belah debit ke, belah kredit ke, saya ajar dah dekat situ. So now video yang ke-9 saya akan ajar you macam mana you nak masukkan ke dalam buku tunai, macam mana nak masukkan ke dalam jurnal macam mana nak masukkan ke dalam jurnal belian, dan macam mana nak masukkan ke dalam jurnal pulangan belian. Okay, so sebelum saya teruskan, saya nak promote sikit kepada sesiapa yang berminat untuk ataupun yang sedang mencari the extra class untuk revision bagi 3 subjek, Maths and Maths dan juga Accounts. Okay, dan I punya syllabus, I punya ajar memang saya akan 100% follow daripada soalan-soalan latest, soalan-soalan exam yang sebenar daripada soalan trial yang paling latest. Okay, so don't worry, adakah Miss ikut syllabus yang terbaru yang paling latest? Yes, I am. Okay, dan setiap kelas saya akan sediakan satu modul PDF secara soft copy, saya akan hantar kepada awak, termasuk sekali dengan skema jawapan. Okay, modul selalu je banyak latihan yang saya akan bagi extra. Walaupun kita punya kelas agak limited, tapi saya punya latihan agak banyak untuk awak sediakan, untuk awak lengkapkan. Okay, dan kepada student form 5 macam awak sekarang ni, you boleh saja untuk join saya punya kelas form 4 Maths, Accounts dan juga Maths untuk level form 4 sebagai revision. So, sekarang you tengah belajar syllabus form 5 dekat sekolah, so you boleh masuk kelas-kelas I untuk form 4 untuk nak ingatkan balik, untuk nak mahirkan balik yang mana lupa, yang mana rasa macam banyak dah tak ingat dah ni, you boleh masuk kelas saya. Okay, dan yuran sangat-sangat berbaloi, RM38 untuk sebulan. Satu bulan ada 4 kali kelas. Bukan RM38 untuk satu kelas, RM38 untuk sebulan. Alright. Setiap kelas masa saya adalah 1 jam 15 minit plus. Dan setiap kelas saya akan bagi free unlimited playback video. So let's say you tak dapat masuk kelas saya secara live, you ada extra kelas ke, you ada urusan dengan keluarga ke apa, don't worry, you akan dapat video playback. You boleh tengok anytime you nak tengok. Berapa banyak kali you nak tengok, tengoklah. Dan Miss takkan padam selagi belum habis XPM. Okay, so kalau you masuk kelas bulan Julai, nak tengok bulan 9 nanti pun tak apa, tak ada masalah. Okay, dan syllabus saya akan berjalan sebiasa. So lagi lambat you masuk, syllabus akan ketinggalan. Okay, contoh sekarang I tengah bulan 7, form 5 baru bab 2, Genesis. Form 4 baru nak masuk bab 2 juga. Okay, untuk Maths baru nak masuk bab 3 dan 4 untuk form 5 Insurance dan juga percukaian. Untuk Maths, the hot topic. Untuk Julai saya masuk topik differentiation, perbezaan. Untuk Ogos saya masuk topik integration. Okay, hot topic untuk SPM, markah dia sangat besar. So please join. Siapa yang nakkan extra revision, please join. So you boleh direct WhatsApp saya, ataupun you boleh saja klik dekat description bawah YouTube ni, ada link WhatsApp, you klik saja dekat situ. Okay, alright. Okay, jom kita back to our business. Saya akan ajar dekat awak macam mana untuk nak masukkan segala urus niaga yang ada. Tapi boleh tak saya nak ajar awak, sebab awak dah filter kan, pastikan awak filter dulu tau, macam dekat video bab 8 tu, part 8. Okay, so pastikan awak dah ada all this awak dah ada Kalau tak ada, buat dulu baru tengok video saya, nanti susah. Okay, so saya dah bagi tahu lah macam nak buat dia. Okay, kat buku tunai you ada kolom tarikh, butir, diskaun, tunai, bank. Belah sana pun sama, tarikh, butir, folio, diskaun, tunai, bank. Okay, untuk jurnal kita ada kita ada kolom tarikh, butir, folio, debit, kredit. Okay, lepas tu jurnal belian ada tarikh, butir, folio, nombor dokumen and jumlah. Jurnal pulangan belian ada tarikh, butir, folio, nombor dokumen dan juga jumlah. Okay, so pastikan buat dulu. Siapa tak buat dulu, stop dulu video saya. Okay, lepas dah set semua baru you on balik, you play balik saya punya video. Okay, okay, so saya akan buat satu persatu. Saya akan buat dulu untuk berkaitan dengan jurnal boleh tak? Kita habis satu-satu. Kita jurnal dulu, kita buat jurnal belian, kita buat jurnal pulangan belian, last sekali baru saya akan masuk buku tunai. Senang, kerja kita senang. Okay, so jom sama-sama kita pergi kepada kita punya latihan. Okay, start balik pada muka surat awal, muka surat 10. Okay, cuba cari semua urus niaga yang berkaitan dengan jurnal yang kita ada buat tu. Yang pertama dah ada jurnal
Okay. So for a journal arm, kita masukkan yang mana bercerita pasal modal. Okay, dan I pun dah buat kat sini sebelum ni, video yang awal-awal dulu I bagi tahu dekat you, modal adalah equity milik, maka you letak dia belah kredit dan debit bank. Kenapa? Sebab 120,000 tu you masukkan ke dalam bank. So bank is asset, sebab tu you akan debitkan bank. So bila nak buat journal arm, kita kena buat catatan bergo, kita kena buat dia punya debit kredit. Okay, maka you punya journal arm akan jadi macam ni. I dah buat siap-siap lah. Kalau you nak suruh saya tulis, minta maaf lah, awak tak nampak apa tulisan saya tu. Tulisan saya tulisan doktor. Okay, level-level doktor tulisan I ni. Okay, so ini cara dia. So you akan masukkan, okay, tarikh masukkan Julai 1. Nampak? Awak debitkan bank. Duit yang masuk ke dalam bank adalah 120,000. Yang modal tu lah. Okay, dan untuk modal perkongsi, awak ikut awak punya tau. Kalau perkongsi awak yang pertama awak letak 80, perkongsi yang kedua adalah 40. Tulis 80-40. Macam saya buat 60-60. So ini nilai dia. Dan masukkan sikit dia punya catatan. Perkongsi memasukkan tunai ke dalam bank. Oh sorry, tambah sikit. Perkongsi memasukkan tunai ke dalam bank sebagai modal. Sebagai modal. Okay, settle. So ini journal arm yang pertama. Okay, boleh? Boleh? You pause dulu lah. You nak tulis, pause dulu. Okay, next. Okay, seterusnya, cari lagi mana journal arm. Scroll. Tengok tepi tu journal arm. Mana journal arm? Tak ada. Scroll. Kenapa tak ada? Oh, sini. Oh, sini. Okay, journal arm sini ada. Itu berkaitan dengan ambilan. Okay, bila berkaitan dengan ambilan, you kena tahu ambilan adalah kontra kepada equity milik. Equity milik adalah kredit. Bila kontra, dia lawan arah. Kenapa? Sebab kontra ni maksudnya dia mengurangkan akaun induk. So, bila ambilan, dia akan menyebabkan equity milik you berkurang, maka journal arm nanti dekat bahagian belah debit, you akan letak situ sebagai ambilan. Okay, dan you ambil apa? Apa yang diambilnya? You ambil barang. Barang niaga means that belian. Tapi belian ni kalau ikut balik konsep Ableh, belian kan belah debit kalau bertambah. Tapi kalau belian kita berkurang jadi belah kredit, maka kita kreditkan kita punya belian. So this one you masukkan journal arm, you debitkan ambilan. Kenapa debit ambilan? Ulang balik. Sebab menyebabkan equity pemilik kurang. Kenapa belian belah kredit? Sebab bila kita ambil barang niaga, belian jadi makin sikit. Maka you letakkan dia belah kredit sebab dia berkurang. Faham? Maka you pun masukkanlah dekat sini ambilan. Kalau boleh kan you all, dekat sini tulis penerangan lah. Okay. Siapa yang ambil? Kalau you tengok dekat soalan kita yang ambil adalah perkongsi yang kedua, betul? Perkongsi B. So tulislah nama tu supaya kita alert siapa yang ambil nanti. Okay. So, ibu masukkanlah perkongsi B mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri. So, masukkan amount 480. Okay. So, itu nilai. Siap. Okay. Setakat ni, secara keseluruhan yang saya nampak journal arm ada 2 saja. Ni saya dah filter dah, saya dah. Awak follow je saya. Senang dah kejawab. Okay. Habis. Okay. Next, seterusnya kita akan pergi pula kepada journal belian. Okay. Cari yang kita dah filter tu, sebab tu I suruh you filter dulu baru kita buat. Okay, cari mana item yang ada perkataan JB, journal belian. Okay, cari. Okay, tak ada. Okay, cari kat tepi ni. Cari journal belian. Okay, ada 3 hari bulan. Okay, kita beli daripada siapa? Kita beli daripada pembekal K. Letak nama pembekal K awak nanti, ingat nama orang ni. Dan berapa you beli? 14,200. Okay, so dekat bahagian journal belian, pastikan you buat dulu this transaction. Ada kolom. Pastikan kolom dia adalah kolom tarikh, butir, folio, nombor dokumen, jumlah. Okay, untuk nombor dokumen awak boleh create apa-apa. Tapi sebabkan you tahu kan, bila beli secara kredit means that invoice. So you akan letak nombor dokumen tu start dengan perkataan INV. Tak perlu ikut susunan pun tak apa. Sebab ini bukanlah invoice yang kita keluarkan. Invoice yang dikeluarkan oleh pembeli, pembekal. Yang dikeluarkan oleh pembekal. Pembekal nombor 1, invoice dia start dengan nombor macam ni. Pembekal nombor 2, invoice dia start nombor macam ni. So tak apa. Cuma nanti yang pembekal pertama dengan pertama tu dia kena nampak lebih kurang sama lah. Okay.
Pembekal yang kedua dengan pembekal kedua tu dia letak invoice lebih kurang sama. Okay. So kita pemasukkan ada dekat sini. The first one yang mana kita beli secara kredit pada 3 hari bulan. Okay. So 3 hari bulan daripada siapa? Daripada pembekal K. So you pun masuklah dekat sini. 2023 Julai 3 hari bulan. Masukkan nama pembekal you pembekal K. Masukkan nama orang tu. Okay. Lepas tu masukkan amount. Berapa amount situ? 14,200. So you pun masukkanlah 14,200. Dan nombor dokumen? Nombor dokumen boleh create apa-apa. INV sekatilah 3174. Contoh. Okay. Selesai. Alright. Boleh So ini adalah untuk jurnal belian yang pertama. Okay. Tulis dulu. Bila tulis, sudah stop dulu video saya. Lepas tu play Okay. Next, seterusnya. Cari lagi mana perkataan JB. Okay, cari Kan senang bila filter. Taklah kita nak tengok-tengok lagi kan. Okay, ni JPB. Jurnal pulangan belian. Biar dulu. JB. Oops. Okay, 10 hari bulan. Kita beli pula dengan pembekal L. Masukkan nama dia. Dan amount yang saya beli adalah 25,000. Bertarikh 10 hari bulan. Masukkan. 10 hari bulan saya beli pula dengan pembekal L. Okey, 25,000. Okey, sebabkan ni adalah dua pembekal yang berbeza, saya boleh create kat sini INV. Yang ini saya start dengan 3 kan. Pembekal yang lain satu saya try start dengan nombor lain. Saya start dengan nombor 1 lah. 174 contoh. Sama juga suka saya dengan nombor 74 ni. 189. Okey. Nampaklah jauh sikit beza. Sebab ni pembekal lain, ni pembekal lain. Faham? Okey. Okey, masukkan. Okey, cari lagi. Cari lagi perkataan JB. Okey, here. Pada 17 hari bulan saya beli dengan pembekal K. Bernilai 14,200. Okey, 17 hari bulan. Masukkan. 17 hari bulan saya beli pula dengan pembekal K dengan nilai 14,200. Sama. Kenapa sama? Sebab memang saya beli kuantiti yang sama pun dua hari tu. Okey. Awak ikut awak punya lah. Okey, sebab ini pembekal K. Ini pembekal K. Untuk invoice saya buat lebih kurang sama. Macam ni depan ni 31 kan. Saya tambahlah sikit. Sebab kan transaksi yang the next one, right? Saya letak sini 3191. Contoh kan lebih kurang. Memanglah kita just reka, tapi biarlah logik. Baru cikgu you nampak, wow, pandai budak ni. Macam tu. Okay. Okay, next. Seterusnya. Next. Cari lagi perkataan JB. Johor Bahru. Mana Johor Bahru? Johor Bahru mana? 23 hari bulan. 23 hari bulan ada beli secara kredit. Okay, daripada pembekal L, masukkan nama you punya pembekal. And the amount I punya 6,000. I masukkan situ 6,000. Iaitu 23 hari bulan. 23 hari bulan pembekal L. Iaitu sebanyak 6,000. So, sebab dia pembekal L, saya akan buat lebih kurang invoice dengan atas ni. Kalau tu 189, saya up sikit lah. I buat situ 201. Kan 89 up sikit. Okay. Siap. Okay, saya rasa lepas tu dah tak ada dah kot. Saya rasa itu je kan last kali JB kita. Dah tak ada. Itu saja, okay. So, dah tak ada. You tutupkan. You tambahkan ke semuanya. You total upkan dia. Okay. So, 14,200 tambah 25,000 tambah 14,200 tambah 6,000. So, total saya dapat 59,400. Dan sebab ini adalah jurnal belian, maka I akan tutupkan dia sebagai akaun belian. Okay, sebab nanti kita guna untuk ledger nanti. Dan letak dia untuk tarikh akhir 31 hari bulan. Dan you tulis, masukkan dia ke dalam sikit. Dia akan tulis sini akaun belian. Dan ingat balik konsep ableh. Ableh belian is debit. Letak situ debit dah siap. Okay. Habis. Siap untuk jurnal belian. Okay. Settle Okay. Next, seterusnya kita pergi pula kepada jurnal pulangan belian. Okay, tadi saya ada satu je kan, JPB. Okay, pergi soalan yang berkaitan dengan JPB. Tak silap I awal-awal, depan-depan. 6 hari bulan.
Jurnal pulangan belian pada 6 hari bulan daripada pembekal K, 6 hari bulan, dan masukkan amount yang you dah letak, you punya, you masukkan juga. So untuk 6 hari bulan, I pun masukkanlah dekat sini 2023 Julai 6, I pulangkan barang kepada pembekal K. So I pun masuklah situ pembekal K. Nombor dokumen K. Bila pulangan means that is a nota kredit. So selalu dokumen akan start dengan huruf NK. Create lah apa-apa pun. Okay. Jumlah, kalau tadi I letak 180, so sini 180. Okay. Ada satu je kan. So I dah boleh tutup. I totalkan dia. Sini 180. Okay. Macam biasa sama juga. Buat tarikh akhir. Okay. Tulis situ account pulangan belian. Kalau kita tengok ableh, pulangan belian adalah kontra kepada belian. Belian adalah debit. So, bila kontra lawan dia, maka dia jadi belah kredit. Nanti lejah senang. Okay? Siap. Siap dah jurnal pulangan belian. See? Jurnal amdah, jurnal belian dah, jurnal pulangan belian. Okay? So, the last part kita akan buat buku tunai. So, I perlukan fokus daripada you all. Okay. I akan bagi cara yang shortcut untuk you buat senang. Kenapa I cakap shortcut? Sebab, okay, first thing, untuk buku tunai, nanti kan pasal tak kita ada banyak buku tunai kan? Dia masuk kan? Okay. I nak, you tak payah pening-pening kepala nak scroll satu-satu. I nak you refer saja dekat sini boleh? I nak you refer saja lampiran D you ni. Okay? Sebab kat sini, semuanya berkaitan dengan duit masuk dan juga termasukkan dengan bank kontra. Okay? I nak you buat benda tu dulu. Boleh? Okay. So, tapi sebelum kita masukkan ini dulu, dan kita pasang tadi, dia ada beberapa berkaitan dengan duit masuk untuk buku tunai, iaitu untuk urus niaga 1 hari bulan. Yang mana 1 hari bulan berkaitan dengan modal, dan satu lagi 1 hari bulan berkaitan dengan pinjaman. Ini saya dah buat siap-siap tau. Senang untuk saya nak tunjuk dekat awak. Tengok Jangan tengok yang bawah, tengok yang saya tunjuk ni saja boleh? Okay. So, untuk urus niaga 1 hari bulan, you akan masukkan dekat dalam buku tunai. Sebab bila modal masuk ke dalam akaun bank kita, berlaku duit masuk. Sebab tu you kena masuk dekat dalam buku tunai. Faham tak? Okay, so you masuk dekat bahagian buku tunai, masuk dekat belah debit. Kenapa masuk belah debit? Sebab belah debit ni maksudnya adalah duit masuk. So you akan masukkan belah debit. Dan sebabkan dia adalah modal, you tulis itu modal. Berapa total modal tersebut? 120,000. Dan masuk ke dalam bank kan? Mana yang duit masuk ke dalam bank? Record dekat kolom bank. Kalau dia adalah berkaitan dengan tunai, duit masuk ke dalam tunai di tangan, masuk kolom tunai. Sebabkan modal tadi dia kata apa? Dimasukkan ke dalam bank. Nampak? Tunai ke dalam bank. So kita pun masuklah dia ke dalam bank. 120,000. Tulis sini modal. Faham? Okay. Lepas tu, seterusnya, ini bukan saya fokus kepada duit masuk dulu tau. Duit keluar saya buat kemudian. Okay, ini semua duit keluar saya buat kemudian Okay. Lepas tu untuk pinjaman, yang mana perkongsi yang pertama ada bagi pinjam kepada perniagaan betul, kepada perkongsian, maka adanya duit masuk. Tapi you decide lah, tanya cikgu you. Macam I decide untuk masuk dalam bank sebab I suka urus niaga bank lagi. Okay. So jadinya, bila adanya masuk duit ke dalam bank, menyebabkan duit masuk, so I masuk dekat belah debit lah. Dan I tulis ni pinjaman. Pinjaman perkongsi 1. Kita pinjam daripada perkongsi yang pertama. Dan I decide masuk ke dalam bank. Masa I masuk 15,000 ni semua orang sama nilai dia sama. Okay, masukkan. Okay, kat sini. Nanti, baru you akan nampak kat sini, adanya you keluarkan lengkapan. Okay, lengkapan 15,000. Itu nantilah tu duit keluar kemudian Okay. Settle. Okay. So, untuk yang you nampak banyak-banyak kat sini, I nak mudahkan kerja you. Okay, fokus tau. I tak tengok sini tau you guys. Sebab I rasa I lagi prefer tengok yang dah summarize. Okay, I tak tengok sini. I tengok sini. So, semua ni kan jualan, betul? Semua ni kan jualan. Bila jualan, maksudnya duit apa? Duit masuk. So, I nak you tiru je semua ni masuk dekat buku tunai you. Masuk je. Okay, sebagai contoh. Dan ini adalah jualan secara tunai, bukan jualan orang masuk dalam akaun bank. Pastikan you masuk dekat kolom tunai, faham? Okay. So, sebagai contoh, tengok depan.
feeling pula macam mengajar live kan. Tengok depan. Okay. 1 hari bulan 3,920. See, I masukkan dia. Nampak? 1 hari bulan. Tertinggal. Ni 2 ni. Salah lagi tarikh. Okay, I kena betulkan. Sekejap sebab ada pembetulan sebenarnya di sini. Sekejap dia tak nak lekat lah. Okay. So 1 hari bulan ada jualan sebanyak 3,920. Betul? Okay, see, I masukkan 1 hari bulan. Ni I tak tulis. Kalau hari yang sama tak payah tulis banyak kali tarikh So 3,920. Saya masuk dekat tunai. Betul? Okay, next. 2 hari bulan saya dijual 4,420. Saya pun masukkan kat sini 4,420. 2 hari bulan. Nampak? Tunai. Kan senang daripada yang you nak tengok lampiran tu. Scroll. Kan? Okay. Lepas tu 3 hari bulan saya tak ada buat apa-apa niaga. So you nampak ke sini I tak ada 3 hari bulan. I terus jump kepada 4 hari bulan. 4 hari bulan jualan saya 2,670. Saya pun masuk kat sini 2,670. Nampak? Okay, 5 hari bulan. 5 hari bulan jualan tunai saya sebanyak 3,000. Nampak? Saya pun masuk dekat saya punya buku tunai. 5 hari bulan jualan saya sebanyak 3,000. Okay, stop dekat situ. Dekat bahagian jumlah kan dia berkaitan dengan mendepositkan tunai di bank. Okay, so bila mendepositkan tunai di bank, okay, dengar you all. Ni ada saya explain. Tunai masuk ke dalam bank, betul? Bila tunai masuk ke dalam bank menyebabkan duit dekat tunai akan jadi berkurang. Bila kurang, yang tunai ni nanti kita masukkan dia belah kredit. Manakala bila kita masukkan duit dalam bank jadi semakin banyak, makin jadi semakin bertambah. So you record dia belah debit. So sebab tu kalau you nampak dekat sini, tengok untuk yang ini saya decide untuk 6 hari bulan punya. Saya tunjuk urus niaga 6 hari bulan punya on part yang mendepositkan tunai ni 6 hari bulan nampak kontra. Okey, saya letak sini 12,000 kan. Tapi jangan risau, sini saya tulis accept juga 12,000. Okey. Saya masukkan dia. Tadi saya cakap apa? Oh, dah salah ni. Sini sepatutnya perkataan ni tunai Nampak I cakap apa tadi? Dekat bahagian bank bertambah. So bank ni I letak belah debit, menunjukkan duit dekat belah bank bertambah. Nampak? Nampak tak yang warna merah semua kontra Semua masuk dekat belah bank. Kenapa? Sebab duit dekat belah bank bertambah. Tapi kat sini I jangan tulis bank. Ni salah ni. I nak betulkan ni. Okay? So bila duit dalam bank bertambah, orang tanya, hey, kenapa duit dekat belah bank ni bertambah ni? Orang tanya you. Dah kan you nak cakap bank, orang pening. Bank ke bank? Apa tu? Sebab tu jangan tulis bank. Sepatutnya dekat sini you tulis tunai. Kenapa tulis tunai? Menunjukkan dekat sini, okay, duit daripada tunai di tangan kita masukkan ke dalam bank. Faham? Ni semua ni I kena betulkan ni. Okay, and then nampak tak pada hari yang sama 6 hari bulan juga you akan masukkan 12,000. Tapi untuk belah kredit means that duit keluar. Sebab tu tunai dekat belah kredit kita masuk ke kolom tunai, menunjukkan duit daripada tunai di tangan kita terpaksa keluarkan. Kenapa kita keluarkan ni? Untuk apa? Sebab kita masuk ke dalam bank. Sebab tu sini saya tulis bank. Tapi yang ini saya masuk kolom tunai. Faham? I tulis huruf K means that kontra. So yang kontra ni you akan buat benda yang sama. Okay, belah kredit masuk kat kolom tunai, butil tulis bank, menunjukkan duit dekat tunai dia berkurang sebab masuk ke dalam bank. Manakala dekat belah debit you masuk dekat kolom bank sebab duit dalam bank makin bertambah. Mana datang duit ni? Duit ni datang daripada tunai di tangan. Sebab tu sini you kena tukar ni, tukar So yang ini semua you akan tulis kat sini sebagai tunai. Okay, minta maaf saya tukar sekejap ya. Semalam saya buat benda ni pukul 3-4 pagi. Sebab tu lah salah. Mata dah macam ni dah. Okay. So kalau saya boleh stay up untuk siapkan kerja khusus ni untuk awak, so awak mestilah juga kena korbankan sikit masa awak tu, betul?
Saya tak dapat apa markah pun buat benda ni. Awak buat benda ni dapat markah. So you should sacrifice something. Sacrifice apa? Kurangkan tengok K-drama, kurangkan pergi dating, kurangkan main game. Sacrifice lah. Nak sesuatu, kita kena korbankan sesuatu, betul? Okay, daripada sekarang you dah kena pandai manage masa. Habis SPM, suka hatilah awak nak buat apa pun. Okay, okay, settle Okay, I ulang lagi. Okay, I teruskan. Lepas tu, so you akan ulang benda sama. Okay, so 6 hari bulan, 7 hari bulan, 8 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Ni semua ni masukkan. Masukkan segala tunai dan masukkan ke dalam kolam tunai. Nanti you buat ke tau? Saya tunjuk terus. Nampak Ni 7 more sampai sebenarnya semua yang masukkan. Okay, ini semua daripada sini. Okay, okay. Lepas tu, total dia tu yang 11 hari bulan tu adalah berkaitan dengan mendepositkan tunai di bank untuk 11 hari bulan. I masukkan 14,000. I buat benda yang sama. I masukkan 14,000 I dekat bahagian bank sebab duit dalam bank bertambah, tapi sini tu tunai. Dan belasannya pun sama untuk 11 hari bulan. I masukkan 14,000 dekat kolom tunai dan I tulis sini bank, tulis sini huruf K. Faham? Okay. Lepas tu, ulang lagi benda yang sama. 11, 12, 13, 14, 15 ni, ambil semua nilai ni, masukkan ke dalam you punya buku tunai. Okay. Masukkanlah semua ni. Ini tarikh ni saya terlari sikit tau. Jangan follow tadi saya. Tadi kan saya dah betulkan kan. Ada benda terlari tapi saya betulkan kemudian. Dimasukkan semua, yang penting nilai saya betul. Masukkan semua. Okay, dan kat sini 31,000 something, tapi saya cuma masuk 29,000. So, nampak? 29,000 which is for kontra, tulis ni tunai dan adalah kontra. So, dekat belah sana pun sama, 29,000 kolom tunai, kontra sini tulis bank. Okay, bertarikh 21 bulan. Alright, okay. Sambung lagi, sikit lagi. So, seterusnya dekat sini kita ada untuk 16 sampai 20 hari bulan. Masukkan segala tunai yang ada. Mana yang tak ada, yang tiada tak payah masuk. Okay. So, saya pun masukkan semua ni. Start daripada 16. Okay, 16 sampai semua ni ke bawah. Okay. Okay. Masukkan sampai ke bawah. Okay. Masukkan amount. Tarikh, jangan tengok tarikh saya. Tarikh saya tu silap sikit. Okay. Lepas tu, total dia tu macam biasa. Macam ni total saya 26,000. Tapi saya cuma kontrakan 24,000 saja untuk 21 hari bulan. So, saya pun masuk sini 24,000. Nampak? Tulis sini tunai kontra. 21 hari bulan. Okay. And next, seterusnya masukkan yang ni daripada 21 sampai 25. Masukkan segala tunai di belah buku tunai, belah debit sebab duit masuk. Masukkan. And then total dia ni, kan senang kan? Daripada nak tengok urus niaga lampiran C kan? Senang. Buat sini. Okay. Saya masukkan 30,000 untuk yang mendepositkan tunai di bank tu. Mendepositkan tunai di bank tu kan? Okay, masukkan yang ni. So, saya pun masukkan 30,000. Dan you pun ulang benda yang sama. The last part, this one, you masukkan semua ni. Okay. Nampak Dia masukkan semua jualan tunai I. Tulis sini jualan. Yelah, tu orang tanya, kenapa duit masuk ke tunai? Datang pada mana? Datang pada jualan. Macam tu. Okay. Dan ini adalah kontra. Kontra for the last one, I masukkan 35,000. Sebab dia 35,000. Okay. So, belah sini pun adalah untuk kontra. Okay. Faham tak? Faham tak? Itu cara dia. Okay. Okay. Lepas dah settle on this part, okay, kita nak buat berkaitan dengan belah kredit. Belah kredit ni, tak refer sini lah. Sebab dia berkaitan dengan duit masuk je. Okay, belah kredit you akan refer dekat you punya ni, okay. So, belah kredit yang pertama untuk duit keluar yang saya nampak adalah yang kita bayar duit yuran guaman. Sebanyak 1,500 menggunakan cek. Maka you masuklah dekat buku tunai belah kredit. Okay, masuk dekat situ 1,500 belah bank sebab bayar pakai cek. Okay, okay. Seterusnya, 1 hari bulan lagi. Yang kita beli aset ambil alih tu, lengkapan 48,000, inventory yang you akan refer daripada sini ni. Yang dekat lampiran B tu. Okay, amount ni. Okay. So, iaitu macam I kat sini adalah 6,400. So, dia kata dia menggunakan perbankan. So, means that bank. So, I tulis secara asing supaya mudah kita nak buat ledger.
So lengkapan 48,000, inventory 6,400 masuk dekat bahagian bank. Okay. Okay, seterusnya kita ada membayar sewa, yang mana saya bayar sebanyak 10,500. Okay. Tapi yang ni nanti cuba confirmkan dengan Cikgu Awak, adakah kita perlu asing ataupun sekalikan? So kalau you dapat jawapan pada Cikgu Awak, please comment down below cerita. Okay, tolong komen dekat bahagian bawah, adakah 10,500 ni asingkan ataupun sekaligus. Okay, macam ni saya tunjuk contoh adalah saya asingkan. Kalau combine, you just combine je lah. Okay, yang mana sewa untuk sebulan saya decide lah 3,500. Kan kita kena bayar deposit 2 bulan kan. Deposit saya 7,000, sewa 3,500. So sebab tu jadi 10,500. Tapi for this one saya asingkan. Okay, yang mana sewa 3,500, 7,000. Dan saya masuk dekat bahagian bank sebab dia ada kata kat sini adalah menggunakan cek. Alright, so ini cara saya masukkan. Tarikh semua sama, 1 bulan. Lepas tu saya tak ada apa-apa kat sini. Okay. Okay, lepas tu yang pasal pinjaman tu, adanya lengkapan yang mana kita guna 15,000 tu untuk lengkapan tu kan. Here. Okay, so kan kita masukkan 15,000 dekat belah debit, yang mana perkongsi A tu dia masukkan duit dalam bank. So kita akan bayar gunakan duit dalam bank tadi. So bila kita bayar menyebabkan duit keluar, so I masuk dekat buku tunai belah kredit. I tulis ni lengkapan. Okay, 15,000. Sebab 15,000 dapat ambil kat bank. Sebab tadi kan kita masukkan duit pinjaman bank. Kalau katakanlah you 15,000 ni you letak kat tunai, so lengkapan yang ni pun you akan ambil pada tunai. Faham tak? Sebab you tak masuk dalam bank, just tunai, you macam bagi by hand je. Nah, ni 15,000. Pergilah bayar lengkapan. Macam tu. Okay? Okay, settle. Okay, ni kontra you boleh masukkan. Ambil daripada sini 12,000. Okay, sebabkan tunai dekat tangan berkurang. Sebab tu bila belah kredit, kita masuk yang bahagian tunai. Yang belah kredit. Tapi tulis sini bank. Menunjukkan duit dekat tangan berkurang sebab kita masukkan duit ke dalam bank. And tulis sini huruf K. Okay, ini pun kontra sama. Okay, lepas tu untuk 14 hari bulan punya urus niaga, you ada bayar insurans. Insurans bila you membayar akan menyebabkan duit you berkurang. Maka you pun masukkan dia dan dia kata menggunakan perbankan dalam talian. So means that guna duit dalam bank. So ambil nilai dia. You ambil nilai you, ambil nilai I. Okay, so I masuk dekat dalam kolom bank sebab dia kata perbankan talian. I tulis sini sebagai insurans 1,200. Macam ni I tak asing pula kan insurans prabayar tu. I rasa this one combine lah, jangan asing lah I rasa. Ke asing? Asing ni deposit, kita ada account deposit. Asing rasanya. Confirmkan dengan Cikgu Awak dulu I rasa kena asing sebab deposit memang kena ada dia akan tulis deposit sewa. Okay. Okay, next terusnya. Ni kontra masukkan, terangkan tadi. Okay, periklanan untuk 19 hari bulan. Semua orang tengok 19 hari bulan punya urus niaga, masing-masing punya nilai. Okay, yang mana adanya bayaran untuk pengiklanan. I letak situ sebagai iklan. Okay, ni amount saya 800. Dan dia kata menggunakan perbankan dalam talian. Maka you akan masuk dalam kolom bank. 800, periklanan 19 hari bulan. Okay, bawah tu as a bank, as a contra, macam sama juga. Okay, lepas tu 25 ada bercerita pasal gaji. Okay, dekat sini dia tak cakap tau you all bayar pakai apa. Pakai cek ke, pakai kod tunai ke. Tapi sebab saya fikir duit dalam bank banyak, so saya prefer untuk menggunakan duit dalam bank. Okay, so this one ask your teacher apa yang dia cadangkan. Sebab markah is based on your teacher school punya decision. Okay, so macam I guna bank sebab I tengok duit dalam bank I banyak. Okay, so sebabkan I bayar gaji pekerja, duit keluar, maka masukkan di belah kredit. Sekalikan terus tulis itu sebagai gaji. Amount kat sini is 3,000. Amount kita nilai sama sebab kita punya gaji memang semua orang sama. Okay, so I masuk dekat sini 3,000 sebagai gaji pekerja. It's 3,000 here. Alright. Okay, untuk gaji pengungsi kita kena asingkan sebab nanti bila keimbangan duga kita kena tulis berapa gaji pengungsi yang dibayar. Alright. So gaji pengungsi dekat sini saya masukkan, this one is 3,000. Saya guna juga duit dalam bank. So saya masuk dekat bank 3,000. Gaji pengungsi 1, gaji pengungsi 2, masukkan nama. Okay, asingkan Lepas 6 kontra as usual. Okay, lepas tu untuk seterusnya kita ada bayar hutang kepada pembekal. Bila tu? Pada 26 hari bulan. Menjelaskan sepenuhnya. Tolong tengok balik video I sebelum ni macam mana I dapat this amount. Okay, 14,020. Jangan tulis, okay, I faham you nak jelaskan invoice. Jangan you tulis invoice.
Jangan, you fikir logik macam ni. Hari tu you beli secara hutang, you record dekat mana? Jurnal belian. Yes, you ada record dekat dalam jurnal belian. So, bila you nak record, ni je tu yang you beli secara hutang. Bila you nak record yang you bayar hutang, jangan tulis invoice. You kena tulis nama orang tu, nama pembekal tu, nama ABB tu. Kalau tak, macam mana kita nak tahu? Orang ni hutang banyak ni. Orang ni bayar dah banyak ni. So, ini baki dia. Faham? Kalau you tulis invoice, kita macam invoice yang mana ni? Nak bayar kat siapa ni? Faham? That's why you kena tulis nama pembekal. Tulis nama pembekal. Okay? Dan I bayar menggunakan apa? Kita bayar menggunakan menjadi tak cakap apa-apa. I decide bayar pakai bank lah. Okay? So, bila pakai bank, I keluarkan duit daripada account bank. Tiru amount dia. Okay? Lepas tu seterusnya, dekat bawah ni dia ada cerita pasal bil internet. Menjelaskan bil internet. Okay? Kita tak guna perkataan bil internet. Kita menggunakan perkataan kadar bayaran ada, utility ada, so terpulang pada awak. Okay? Macam I tukar kepada perkataan kadar bayaran. Amount saya 280 dan perbankan antarian means that adalah duit dalam bank. So, I masukkan ke dalam bank. Kadar bayaran 280. Okay? And last but not least is about kita bayar sebahagian hutang kepada pembekal L. Again, masukkan nama pembekal. Dan dia tak cakap apa-apa kan, bayar pakai apa. So, I decide bayar menggunakan cek sebab duit dalam bank saya sangat banyak. Cik, belagak banyak duit saya. Banyak bukan apa tau, sebab modal tadi kita besar sangat. 120,000 tu. Banyak. Lepas tu plus lagi dengan duit dekat kita jual, masuk dekat customer, masuk ke dalam bank. Betul? Duit kita banyak. Okay? So, I pun masuk kat sini nama pembekal L kita. Tulis itu amount yang bayar. Okay? Lepas tu last kali kita ada bank. Yang ini sebenarnya I tak terang sangat sebab I dah kat sini. So, bila ada kat sini, sini mesti kena ada. Boleh kita nampak duit dalam bank bertambah, duit dekat tunai berkurang. Okay? Okay, dah settle. Habis dah. Okay. Habis semua ni, maka kita nak cari apa? Kita nak cari baki HB. I harap semua orang dah tahu cara dia. Tapi tak apa, I tunjuk lagi sekali. Cara dia adalah, first thing, tengok dekat tunai belah debit, tengok dekat tunai belah kredit. Cuba kira belah mana yang banyak. So, I dah kira, I nampak dekat belah tunai yang banyak. Belah debit yang banyak. So, bila I kira dekat belah debit, tunai I adalah sebanyak 158640. Tapi dekat belah kredit sikit lah. Tak tahu berapa. So, sini I akan tulis amount yang sama dengan yang besar ni. Okay. Dan untuk nak mendapatkan baki HB, apa yang akan buat? I ambil total yang 158640 ni. Yang daripada sini ni kan, belah sini kan, I akan tolakkan semua yang dekat bahagian tunai. Sebab tunai mesti dengan tunai. Tolak, dapat jawapan. So, baki HB saya 14,000. Okey lah, ada 14,000 tunai di tangan. Okay? Kalau lagi kurang, lagi cantik sebenarnya. So, range berapa nak kena ada, boleh tanya cikgu sekolah you. Okay? So, dah faham Ambil total, tolak semua ni. Okay? Benda yang sama juga untuk bank. Pergi dekat bank belah debit, pergi dekat bank belah kredit. Tolong kira belah bank belah debit berapa, tolong kira belah bank belah kredit berapa, mana yang banyak. So, selalunya belah debit yang banyak lah. So, bila belah debit banyak, saya dapat 27900. Inilah belah debit saya. So, 27900 ni, saya akan tolak semua item dekat bank belah kredit. Dapat jawapan, so itulah saya punya baki HB. So, this is my baki HB. So, bila ada baki HB, you bawa turun bawah, sub here. Maka dia akan jadi sebagai baki BB. Siap. Okay. So, settle lah buku tunai. Dan untuk baki BB, you akan pakai tarikh yang baru, iaitu pada Ogos 1 hari bulan. Sebab yang ni you tengah buat untuk Julai. Siap. So, inilah dia BCP kita. Yang mana kita set jurnal am, jurnal belian, jurnal pulangan belian dan juga buku tunai. So, bila settle BCP, barulah kita boleh proceed dengan ledger. Okay. So, stay tune on my next video. Kita akan pergi pula kepada ledger. Alright. So, siapa-siapa yang lagi belum subscribe, please subscribe my YouTube channel now. Okay, tanda you sokong I, tanda you appreciate video I. So, siapa yang ada soalan, you boleh drop your comment, your questions, comment below. Okay. And jangan lupa untuk follow I punya Instagram dan juga TikTok, Miss Nisa, nama saya, sebab saya akan buat anytime live berkaitan dengan kerja khusus. Alright. So, I think that's all for today. Thank you so much everyone. Kita akan jumpa lagi on the next video. Stay tuned. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Thank you everyone. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel. And then like, share and comment. Okay? Bye.